A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam atas junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini dapat lagi kita bertemu dan berhimpun di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan akan dia sebagai Surau Diri Jumaat, Taman Sisiling, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang mengenalkan kita kepada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul anam wa khairul bashar. Iaitulah sebuah kitab yang dihimpunkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dengan namanya Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada fasa bab ke-32 pada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaki dua hadis daripada topik ini, iaitulah hadis yang ke-361 menceritakan tentang bagaimana hal keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن المسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء
min hubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti dengan daging dalam suatu masa pada waktu siang ataupun malam, kecuali apabila baginda makan beramai-ramai bersama orang lain. Qala Abdullah qala ba'duhum wa huwa kathratul aidid. Abdullah bin Abdul Rahman, yakni guru kepada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, berkata, sebahagian pakar hadis dan pakar bahasa berpendapat dengan makna ad-dhafaf ialah tangan yang banyak, iaitu tangan tetamu yang datang makan. Jadi pada hari ini kita lihat bahawa satu pengisahan daripada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, taukid, mana hadis nak cerita sungguh-sungguh, ditaukidu anna Nabi, sesungguhnya Nabi itu lam, sekali-kali tidak. Itu kata lam tadi, sekali-kali tidak, makna tak pernah pun Nabi itu yajtami', menghimpunkan, indahu, di sisinya itu tadi, al-ghada. Ghada ni makna makan tengah hari, lunch. Al-ghada makna lunch, wala asya, dan juga makan malam. Asya tu kita panggil isya, sembahyang isya. Al-asya makna makan malam. Dia tak menghimpunkan makan tengah hari dan makan malam, ataupun kita panggil dinner lah bahasa Jawa ni, tak betul insya-Allah. Dinner masyaallah taala anu. Min hubzin wa lahmin, daging dan juga roti dalam satu keadaan. Maknanya Nabi tidak pernah Nabi SAW tu, istilah kata kita beginilah, minta maaf, Nabi tak pernah makan kebab sorang-sorang. Masya-Allah. Makan kebab kan ada roti, ada daging tengah-tengah tu. Jadi maknanya roti dan daging tidak terhimpun dalam mulut Nabi sekali ketika beliau bersendirian, illa, melainkan ala dhafafin, melainkan ke atas dhafafin. Dhafafin ni makna para tetamu ataupun bersama orang lain, duyufun, para tetamunya. Jadi ad-dhafaf dengan arti kata apa? Tangan-tangan tetamu juga pegang makan yang sama. Apa yang dimakan oleh mereka, itu juga yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi tu hidup, dia dapat merasa makan daging dengan roti bila ada orang makan sama. Kalau tak ada, tak pernah Nabi SAW makan. Kenapa saya berani kata tak pernah? Kerana kalimatnya lam. Lam tu maknanya sekali-kali tidak. Kalau harfun nafi kan 5. Dia ada la, ma, lan, lam, laisa. Jadi ini masing-masing ada kerjanya. Jadi bila kata lam, sekali-kali tidak, itu sebab Allah Ta'ala mengatakan tentang dirinya, menidakkan dirinya dengan mengatakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kenapa Allah tak kata la yalidu wala yulad? InsyaAllah. Tapi Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Sekali-kali tidak Allah tu beranak, dan sekali-kali tidak Allah tu diperanakkan. Begitu dengan Nabi, lam yajtami'u, sekali-kali tidak dia menghimpunkan. Mana tak pernah Nabi tu dapatlah roti dan juga daging ketika seorang-seorang duduk di rumah. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ini Masya Allah banding dengan Nabi, itu kita duk keluh lagi, itu kekasih Allah, kata Masya Allah. Hak kita ni Allah bagi lebih daripada kekasih dia tu. Duk makan roti bukan dengan daging aja, daging bakar potong dekat apa nama ni, Masya Allah, dekat pemanggang lagi. Bagaimana cara syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang demikian rupa? Inilah penghidupan baginda Nabi SAW, yang mana baginda itu tadi makannya dalam keadaan suka bertetamu. Ini Masya Allah, suka ada tamu ataupun suka ada orang makan bersamanya. Kata guru kami, kalau kamu nak cari sahabat, tengoklah ketika ia sedang makan. Masya Allah. Sebab kalau kita makan dengan tok guru ni, hati-hati. Tok guru ni kadang dia sengih-sengih makan, dia perhati orang tengah makan ni bukan apa. Sebab dia kata cari, bila pesan ulama, kata Imam Ghazali, carilah sahabat yang akan menemanimu itu tadi ketika menghadapi makanan. Pergi
kenduri apa nak, atau pergi satu majlis, pergi majlis ilmu ni berdua Allah Ta'ala tu. Tapi bila dijemput makan, seorang-seorang dia pergi makan. Kata orang, mana fulan tu? Entah kat atas kot. Tak apalah, kejap kita datang lah tu, insyaAllah. Had tu kata Imam Ghazali, taraktuhu, tinggalkan dia. Kenapa orang macam ni kalau diumpan makan hilang, lupa kawan. Masya-Allah. Tapi kalau orang yang mana ketika mana dijamukan pada ia makan, dia kata nanti kejap. Tadi saya datang dengan berdua tadi ni. Dia kata saya datang berdua kejap. Bulan mana? Jumpa kawan panggil, jom makan sama. Hak tu yang kata Imam Ghazali, peganglah ia kerana ia tidak sekali-kali akan melupakan kamu. Masya-Allah, tabarakallah taala anu. Ni ujian ni Allah Taala uji atas saya dulu masa dengan tok guru. Masya-Allah, tabarakallah taala. Dekat sehari kena bambu, masya-Allah, bak makan je. Bak makan sehari tok guru bambu, tunduk kita, masya-Allah, tabarakallah taala. Jadi itu manusia ni akan kalah ia dengan sebab makan. Penyatuan manusia pun makanan. Tak? Masya-Allah, tabarakallah taala anu. Penyatuan manusia itu dengan sebab makanan. Tu sebab saya ingatlah Ustaz Badli Shah cakap, saya suka ulang Ustaz Badli Shah ni sebab apa, masya-Allah. Dia beza Mak Saleh orang Cina dengan orang Melayu. Masya-Allah. Beza Mak Saleh orang Cina, orang Melayu. Mak Saleh ni kalau dia seorang-seorang dia baca buku. Masya-Allah. Kalau seorang-seorang dia duduk di airport baca buku. Kalau berdua, dia pergi backpacker, pergi mengembara. Berdua dia pergi mengembara. Kalau beramai dia lebih daripada 3, dia pergi menjajah negara orang. Masya-Allah, tabarakallah. Orang Cina pula macam mana? Kalau seorang, dia duduk berkipas. Ni orang Cina. Kalau duduk seorang, dia berkipas. Kalau berdua, dia berjudi. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Dua berjudi. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau bertiga dia berniaga. Masya-Allah. Dia ada bersaing, dia buka, kalau lebih daripada 2 dia pergi berniaga. Orang Melayu kata ni Ustaz Badli Shah cakap, jangan kata saya cakap. Orang Melayu kalau seorang dia buat apa? Dia tidur. Masya-Allah, tabarakallah taala. Kalau berdua dia bergosip. Kalau lebih dari 3, lebih daripada 2, lebih daripada 3 lah kata orang, ajak pergi kenduri. Masya-Allah, tabarakallah taala. Jadi nak menyatukan manusia, saya nak bagi tahu sini kebaikan dia apa kata orang Melayu kalau lebih daripada 3 ni dia buat kenduri. Menyatukan manusia itu dengan makan. Makanan tu yang menyatukan kita. Tanyalah mana JKK masjid sekalipun, kalau nak buat program besar, benda pertama dia mesyuaratkan lepas jemput ustaz apa dia? Jamuan makan kita nak bagi apa ni? Jamuan makan ditanya dulu. Allah Taala. Ada dalam mesyuarat JKK, surau ke masjid ke, kita nak mesyuaratkan ni, kita nak jemput ustaz ni. Jadi yang kita nak bincangkan ni, apa yang jemaah akan dapat bawa balik daripada ucapan ustaz tu. Ada JKK masjid mesyuarat macam tu. Allah Taala. Apa yang kita dapat nak bagi pada pada jemaah yang datang supaya terkesan dengan ustaz. Dan kita pun kalau bayar ustaz tu tak adalah rasa terkesan sangat bagi duit dia. Tahu jemaah kita ada bekas dapat ambil manfaat. Tidak. Dia akan fikir ni makan kita dah order catering, mana kita nak ambil ni? Catering mana kita nak ambil dulu ni, kata masya-Allah. Makan dulu baru boleh bersatu orang di masjid. Masya-Allah. Ni nak cerita masjid. Kita bukan nak cerita jauh-jauh lagi, dak cerita masjid. Ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari beliau itu balik ke rumah. Ummu Darda ada dalam rumah. Ummu Darda nampak Abu Darda marah-marah. Abu Darda marah-marah, mengomel-ngomel, bising dalam rumah. Lalu ditanya oleh Ummu Darda. Apa kata Ummu Darda pada Abu Darda? Ya Abu Darda, apa yang tuan bisingkan ni? Kenapa dengan tuan? Kata masya-Allah. Ini suami dia lah. Masya-Allah. Ketika itu kata Abu Darda, sesungguhnya orang hari ini meninggalkan urusan Rasulullah melainkan solat. Kerja Rasulullah dia tak buat dah, melainkan solat je. Solat dia datang, nanti habis pecah balik dah. Apa yang Rasulullah hidupkan, berkasih sayang, bermuafakat, akhlak baik, orang tak nak hidup dah. Orang pentingkan diri orang aja. Orang kata nafsaka, nafsi li nafsi. Diri engkau, diri aku. Engkau pergi kerja cara engkau, aku pergi kerja cara aku. Aku dapat gaji untuk aku, engkau dapat gaji untuk engkau. Kalau minta zakat, orang miskin malas kerja, buat apa kita bagi zakat, kata dia. Udah. Nafsaka, nafsi li nafsi. Jadi bagaimana nak nyatukan mereka ni tadi? Makan balik. Inilah Nabi SAW kata, anna Nabi SAW lam yajtama'u indahu ghada' wal 'asha' min hubzin wa lahmin illa
dhafafin. Nabi takkan himpun makan tu dua makanan dalam satu kali makan tadi, iaitu roti dan daging, melainkan Nabi akan makan dengan orang ramai. Mana bersatunya orang ramai, bila ada ramai orang, disunnahkan bagi kita untuk mengadakan makanan. Masya-Allah tabarakallah taala. Tu sebab kita kalau borak-borak bawa pokok mangga pun, datang orang rumah bawa kopok lekong, kuang kopok ke, roti kering ke, dengan teh, kopi sebagainya. Itu ini anjuran yang baik sebenarnya. Bukan kata Allah datang habis beras dah. Tidak, kata. Kan nak dapatkan sunnah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, makan beramai-ramai. Masya Allah. Tu sebab orang dulu tahu kalau tak boleh bagi makan orang ramai-ramai, dia akan cakap dengan anak, benda sikit jangan bawa keluar, makan dalam rumah aja. Masya Allah. Kalau orang tengok kat luar, kesian orang berkendak, kata Masya Allah tabarakallah ta'ala anak tu. Jadi kita kena ambil apa daripada penghidupan Nabi SAW ni, iaitu Nabi makan hanyalah dengan orang ramai. Jadi maksudnya Nabi menghimpunkan makanan apabila bersama dengan para duyufun ataupun para dhaffaf, iaitu tangan-tangan tetamu. Baik, hadis ke-362. Haddatsana Abdullah bin Humaid. Damak sebelum saya baca panjang-panjang, orang kata mana ustaz baca? Kalau tengok dekat keterangan, yang saya baca tu dekat keterangan tu. Yang nama-nama saya sebutnya daripada keterangan. Haddatsana, bismillah. Haddatsana Abdu bin Humaid قال حدثنا محمد بن سليم بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الخديلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جالسا وكان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجالس وإنهم قلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأوتينا بصفحة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز شعير فلا أرانا أخررنا لما هو خير لنا. Abdul Rahman ibn Auf adalah sahabat kami. Ini siapa kata? Naufal bin Iyas al-Huzali. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat kami. Dia sebaik-baik sahabat. Pada suatu hari kami pulang bersama-sama daripada suatu tempat dan singgah di rumahnya. Dia masuk mandi. Apabila selesai, dia menghidangkan roti dan daging dalam dulang besar untuk kami. Ketika menghidang, Abdul Rahman ibn Auf menangis. Aku pun bertanya kepadanya, wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Abdul Rahman ibn Auf menjawab, sehingga baginda wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda tidak pernah kenyang memakan roti daripada tepung barli selama 2 hari berturut-turut. Apabila saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan, aku tidak menganggap hal itu sebagai kebaikan buat kita. Masya Allah. Jadi daripada hadis ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Naufal, apa kata dia? Abdul Rahman bin Auf pernah duduk bersama kami, iaitu dia itu adalah sahabat kami, dan dia adalah sebaik-baik teman untuk dijadikan sahabat berbicara. Masya Allah. Ia memuji Abdul Rahman bin Auf yang merupakan salah satu daripada 10 sahabat yang mendapat khabar gembira daripada Nabi SAW yang akan masuk syurga. Ini Abdul Rahman Auf kan daripada sahabat yang 10 diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat ia masuk ke dalam syurga. Lalu daripada hadis ini diceritakan Abdul Rahman bin Auf balik ke rumahnya ataupun singgah ke rumahnya sambil mempelawa kepada teman-temannya. Marilah singgah ke rumah saya.
Lalu Abdul Rahman singgah masuk mandi. Dan ketika Abdul Rahman masuk dan mandi, apabila selesai ia mandi, dia menghidangkan roti dan daging dalam dulang besar untuk kami. Maknanya para sahabat yang datang ke rumah Abdul Rahman Auf dihidangkan dalam satu talam yang besar. Masya Allah. Lalu ketika itu apa yang berlaku kepada Abdul Rahman Auf, iaitu beliau menangis. Masya Allah. Beliau menangis. Dan ketika sambil menghidang, beliau menangis dan bertanyalah akan Naufal bin Iyas. Ya Abdul Rahman, limadha anta tabki? Ya Abdul Rahman, kenapakah engkau menangis? Masya-Allah. Ya Aba Muhammad, hei bapa kepada Muhammad. Abu Muhammad ni gelaran. Ini namanya kunyah. Contoh, kalaulah kita ini pada orang Arab ada nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Muhammad Ridwan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, katalah saya dapat anak sulung. Dan anak sulung saya laki-laki contoh. Lalu saya namakan anak laki-laki saya itu Murtada. Nama laki-laki itu Murtada. Jadi orang Arab sudah tidak menggelar saya dengan nama Muhammad Ridwan. Mereka akan memanggil saya dengan gelaran Abu Murtada. Abu Murtada, ya Aba Murtada. Jadi begini gelaran yang diberikan kepada Abdul Rahman Auf. Tanda cintanya Abdul Rahman Auf, anak sulungnya diberikan nama Muhammad. InsyaAllah. Lalu ketika itu dikatakan, ya Aba Muhammad, wahai bapa kepada Muhammad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka ketika itu Abdul Rahman pun mengatakan, sehinggalah baginda itu wafat, meninggalnya Nabi SAW itu tadi, Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah sama sekali kenyang memakan roti daripada tepung barli selama 2 hari berturut-turut. Maksudnya apa? Kenyang 2 hari berturut-turut ni maknanya hari ni kenyang sampai besok kenyang. Ada. Nabi SAW ni hari ni kenyang dapat makan hari ni, besok dia tahan lagi, lusa dia lapar. Masya-Allah. Jadi tak pernah Nabi itu kekenyangan, ataupun tak pernah ahli keluarga Nabi SAW tu merasa kenyang 3 hari berturut-turut. Hari ni makan kenyang, besok kenyang, lusa kenyang. Tak ada. Dan keluarga Nabi ini dapat makan sehari sekali. Sehari sekali keluarga Nabi SAW. Pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, bagaimana hal kehidupan engkau ketika engkau bersama dengan baginda Nabi SAW? Kata Aisyah, ketahuilah kami ahli keluarga Nabi SAW pernah dapur rumah kami tidak mempunyai asap, mana tidak berasap selama 2 bulan berturut-turut. Makna 2 bulan tu Nabi makan apa dia? Masya-Allah. Makan kurma aja, makan kurma, minum air. Makan kurma, minum air. Lalu kita makan kurma hari-hari. Masya-Allah. Kita buka puasa dengan kurma pun cari nasi lagi. Masya-Allah. Nak cerita makan kurma, buka puasa dengan kurma, berapa kadang itu apa nama, sekotak kurma kita tu boleh tahan 3 hari je. Masya-Allah tu. Hak Nabi ni kurma sebiji kerak berdua dengan isteri, awak ambil separuh, saya ambil separuh. Masya-Allah. Hak tu nak bagi kenyang 3 hari. 3 hari kemudian nanti baru dapat makan lagi. Allah. Ini baginda Nabi SAW. Ini yang menyebabkan Abdul Rahman Auf menangis ketika dia hidang makan. Andailah aku dapat serve Nabi dulu macam ni, aku dapat hidangkan pada keluarga Nabi macam ni, indahnya hidup, kata Masya Allah. Tapi Nabi tak memilih macam ni. Nabi tak mau makan roti dengan daging macam ni, melainkan dengan para tetamu. Kalau ada orang yang tak makan, aku tak makan. Ini diadaptasikan oleh khalifah di Afrika dahulu. Ketika mana Tariq bin Ziyad nak serang kota Spanyol, Andalusia ketika itu. Bukankah ketika itu di bawah pentadbiran satu khalifah yang namanya Musa An-Nusyair. Musa An-Nusyair ketika itu masuk ke benua Afrika, lalu ketika itu dihidangkan dengan makanan. InsyaAllah. Hidang satu makanan yang cukup special di meja makannya. Lalu apa kata Musa An-Nusyair?
Apakah ini makanan yang paling special dalam benua ini? Ya, sesungguhnya inilah yang paling special dalam benua ini, kata Masya Allah. Sesungguhnya dihidangkan kepada khalifah untukmu saja makanan ini, Masya Allah. Kata Musa an-Nushair, apakah makanan ini juga dapat pada rakyat biasa? Tak, makanan ini untuk engkau je. Kalau begitu aku pun tak mau makan, melainkan kalau rakyat semua juga turut makan. Sampai begitu. Ini nak disebutkan bahawa sungguhnya apa yang disunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasukkan sesuatu cicipan dalam mulut itu tadi, mengingati kepada tetangga yang ada di sekelilingnya. Hingga disebutkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika mana isterinya Ummu Ayyub memasak untuk makan tengah hari, maka ketika itu mereka ini tidak akan makan melainkan lauk tadi telah sampai ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lauk tu sampai rumah Nabi, mereka belum makan lagi. Hantar pergi rumah Nabi SAW, lauk ya Rasulullah, ini lauk untuk makan tengah hari. Rasulullah pun terima. Dan ahli keluarga Abu Ayyub tidak dibenarkan makan lagi di rumah selama mana Abu Ayyub tak nampak lagi Rasulullah mencicip daripada lauk yang diberi. Rasulullah dah masuk dalam mulut, baru kita pergi makan. Bukan sekadar bagi je. Kenapa ini pernah berlaku pada diri Abu Ayyub Al-Ansari ketika mana dia menghantarkan lauk kepada baginda Nabi SAW, lalu dia pulang. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi nak makan tak rasa kena. Rasa tak berapa kena dengan hatinya. Lalu dia kata nak makan beramai tak cukup orang. Lalu apa dia buat? Disedekahkan ataupun dihadiahkan pada jirannya. Nabi hadiah balik pada jiran. Abu Ayyub hadiah ke rumah Nabi lauk ni pula Nabi pergi hadiah rumah jiran ni pula. Hak jiran ni nak makan, dia tu rasa jiran aku dah makan ke belum ni, masya-Allah. Lah dia pergi pula bagi jiran sebelah. Yang jiran sebelah pula nak makan, dia teringat jiran dia sana dah makan belum. Dia pergi bagi. Akhirnya lauk tadi sampai balik rumah Abu Ayyub. Bila jiran Abu Ayyub kata, Abu Ayyub dah makan ke belum agaknya, masya-Allah. Dia pergi hantar balik ke rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub tengok ini lauk aku bagi kat Nabi. Macam mana boleh sampai ke rumah aku balik? Masya-Allah. Jadi makna Nabi tu tak dan makan kerana ingat jiran-jiran dah makan ke belum. Masya-Allah. Sampai begitu sekali yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal keadaan kita pula, kita ni makan yang enak-enak, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Belum tentu orang dapat makan sama, masya-Allah. Lalu diwar-warkan, masya-Allah, diwar-warkan di media sosialnya, di Facebooknya dan sebagainya. Ni akhirnya makan ini, masya-Allah taala. Makan itu, orang yang tengok pun sedap sungguh ni, masya-Allah. Kalau yang dilihat dia oleh fakir, hatta yang bercakap sendiri ni, masya-Allah taala, masya-Allah. Yang bercakap sendiri ni, kadang kita terpaksa terleka, terlupa, seronok, gairah tengok makan lauk, ambil gambar, post, insya-Allah. Ni dia satu set cendawan itaki kata kita, masya-Allah. Cendawan benda apalah makan jenis sekalipun, ala kulli hal. Tapi orang yang tengok, Allah sedapnya telurnya, makan sedap ni, masya-Allah. Bagaimana hal keadaan orang tu? Kalau yang masak pula gulai sedap-sedap, jiran sebelah tercium, Cik Jah, sedapnya masak, kata dia, masya-Allah. Masak gulai hari ni, kata dia, masya-Allah. Itu je jawabnya. Tak, ulama bahas jika telah ditegur oleh jiran, wajib bagi kepada jiran tadi walau sesudu. Walau sesudu bagi rasa. Makilah Cik Jah, tak banyak, mai sesudu, mai suap sikit. Wajib hukum dia, bukan kata sunat dah, tak. Sebab bila jiran dah tegur sedapnya bau, kata dia, masya-Allah, kena bagi. Sampai macam tu sekali. Ya masya-Allah tabarakallah ta'ala. Jadi hal yang demikian rupa itu dikatakan, kami pun dihidangi sepiring besar makanan yang berisi roti dan daging. Ketika hidangan itu dihidangkan di hadapannya, maka Abdurrahman pun menangis. Piring itu dihidangkan dan diisi dengan makanan yang mengiurkan, iaitu daging dan roti, insya-Allah. Abdurrahman menangis. Aku bertanya, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatkan engkau menangis? Maksudnya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka ketika itu ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau dan keluarganya belum pernah kenyang makan roti gandum kasar. Mana barley ni gandum kasar, ataupun kita syair ni gandum kasar lah, atau kita panggil teligu. Tapi kalau teligu tu dia dah jadi makanan untuk ayam dah, masya-Allah.
Tapi dia sejenis gandum lah, gandum seperti barley saiz dia tu, masya-Allah. Roti gandum kasar, dan tidak diperlihatkan kepada kami bahawa bahawa kami diberi umur panjang untuk apa yang lebih baik bagi kami. Makna halaka. Pada hadis ini ada sebut halaka. Masya-Allah, tabarakallah. Kan ada kata faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah halaka tu, makna halaka yakni wafat, adalah meninggal, dan boleh mengungkap dengan pola seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang mana Allah taala sebut dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ja'akum yusufu min qablum bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Dan sungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawakan kepada kalian, hingga ketika dia meninggal kalian berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Tangisan Abdurrahman Auf adalah kerana takut terhadap efek ataupun apa kita nak sebut, efek kesan buruk daripada kelapangan dunia, dan hal itu boleh terjadi dengan erti kata kebaikan balasan pahala sudah disegerakan dalam kehidupan dunia ni. Maksudnya orang buat baik, Allah dah balas, dah dengar rezeki baik, insya-Allah. Jadi nanti di hari akhirat kelak, kita nak claim kebaikan kita tu tak mampu kita claim, kerana Allah punya kebaikan lebih banyak daripada kebaikan kita. Allah dah bagi kebaikan lebih banyak daripada kebaikan yang disuruh oleh Allah kepada kita. Suruhlah kamu sembayang, kata Allah Ta'ala. Sembayang hak kita hidup selama hidup ni baru dah 100,000. Allah kata engkau makan padi aku dah 100 kilo, insyaAllah. Allah Ta'ala sebut begitu. Kamu makan mahsul yang telah aku berikan. Aku bagi hidup, nak bayar nikmat Allah Ta'ala dengan kebajikan kita, nanti dah tak mampu. Para sahabat Allah bagi mereka susah, Allah Ta'ala bagi mereka kepayahan dengan kesusahan, tapi kebaikan yang mereka buat nanti mereka boleh claim ke Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Hari ini kita yang dapat nikmat hari ini, nak claim pada Allah macam mana dengan ibadat-ibadat kita tu. Ini kita akan bahas sikit lagi setelah laungan azan. Falyatafaddal ma'jura. Allahumma salli ala sayyidina. أشهد أن
Jadi kita sambung sikit lagi pada perbahasan hadis tadi. Apa dia? Pada part akhir yang dikatakan oleh Abdul Rahman Auf adalah, apabila saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan, aku tidak menganggap hal itu sebagai suatu kebaikan buat kita. Jadi maksudnya, bila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita suatu kebaikan, bila Allah datangkan kita satu kesenangan, kata Abdul Rahman Auf, aku tak nampak itu sebagai suatu kebaikan. Ini terkait dengan cerita yang Nabi SAW pernah sebutkan, atau pernah kita perbahaskan satu cerita Nabi SAW ketika mana Nabi SAW duduk di dalam masjid, lalu masuklah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Umair, Mus'ab bin Umair. Masuk seorang sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair, yang mana ketika itu datangnya dengan tidak berpakaian, melainkan hanyalah sehelai selendang buruk yang diletakkan di atas bahunya, dan cengkung kurus badannya ketika ia masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Nabi memandang kepada Mus'ab bin Umair ini, lalu menangislah Nabi SAW. Saat itu Nabi SAW mengatakan, ya Mus'ab, dulu engkau adalah orang yang paling tampan dan paling cantik pakaiannya. Mus'ab bin Umair adalah orang Mekah yang kita sebut sebagai muhajirin, yang mana dulunya dia ni adalah anak manja di negeri Mekah yang dijaga teliti oleh emaknya. Beliau ada security atau kita bodyguardnya, beliau ada penjaganya. Baju yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ketika di Mekah tak mampu dipakai oleh orang biasa di Mekah. Sampai begitu. Ketika Mus'ab bin Umair lalu, orang akan kagum dengan tampannya Mus'ab bin Umair sebab pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Tapi apa kata Rasulullah? Alangkah engkau hari ini Mus'ab dengan tidak berbaju. Hanya sehelai selendang buruk yang meletak yang menempel di bahumu. Lalu menangis baginda Nabi SAW melihat hal keadaan Mus'ab bin Umair. InsyaAllah. Lalu sahabat-sahabat berkumpul di sisi Nabi. Nabi SAW tanya pada sekalian sahabat, yang manakah lebih baik pada pandangan kalian? Apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, ataupun nanti suatu masa kita akan dihidangkan dengan makanan yang baru habis makanan ini telah tersedia makanan yang seterusnya untuk dimakan, dan kita mempunyai pakaian pada waktu pagi, dan ketika itu kita juga menyalinnya untuk pakaian waktu petang. Berlainan pakaian pagi dan pakaian petang. Makan pagi lain, makan petang lain. Bagaimana hal keadaan kita ketika hari itu? Masya-Allah. Kata sahabat, ya Rasulullah, hal itu lebih baik daripada hari ini ya Rasulullah. Kata, hal itu lebih baik daripada hari ini ya Rasulullah. Jikalau hal itu berlaku ya Rasulullah, nescaya tidaklah kami memikirkan hal yang lain melainkan mengingati Allah sepanjang masa. Ini kata para sahabat. Kalau hal itu berlaku ya Rasulullah, tidak punya masa kami memikirkan tentang dunia melainkan hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Lalu Nabi SAW tersenyum dan Nabi mengatakan pada mereka, wahai sahabat, hari ini lebih baik daripada hari itu. Nabi kata hari ini lebih baik daripada hari yang akan datang itu. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Kenapa? Kerana hari itu nanti manusia dah tak ramai yang ingat Allah Ta'ala. Percaya apa yang Nabi SAW kata berlaku pada kita hari ini. Habis makan pagi, kita dah tahu kejap lagi makan tengah hari kedai mana dah. Apa yang kita nak makan kejap lagi tengah hari dah ada dalam rancangan. Makanan dah tersedia. Itu Nabi sebut. Dah ada dah makanan tu. Pagi tadi mungkin kita pakai baju pergi kerja, pakai kemeja, pakai seluar.
Kemudian datang surau hari ni kan plekat baju Melayu ataupun pakai jubah dan sebagainya. Bersilih ganti pakaian yang kita pakai satu hari. Adakah di antara kita dalam ni tidak ada mengingati dunia, hanya ingat Allah semata-mata? Tak ada. Nabi kata pada hari itu tak. Pada pandang kalian mungkin kalian akan ingat Allah semata-mata pada waktu ketika itu, tapi pada waktu itu apabila jadi, manusia banyak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu makin banyak nikmat, makin banyak lupa pada Allah taala. Ini sebut. Jangan kita ingat nanti Dajjal turun, Dajjal tu jadi penyebab besar kepada kiamat ni nanti, yang paling jahat. Tak, masyarakat. Suatu masa nanti akan disebutkan bahawa Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Allah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam akan bunuh Dajjal yang membawa kekayaan, Dajjal yang membawa keduniaan, Dajjal yang membawa kemegahan dan harta. Apakah dengan matinya Dajjal semua manusia jadi orang yang beriman, soleh dan bertakwa? Tak. Nabi SAW kata, apabila akhir zaman nanti, nak kiamat nanti itu, manusia ni tadi setelah menang, bila kalahkan Dajjal ni, Dajjal dah mati, Al-Mahdi memerintah, ketika itu keamanan berlaku. Nabi Isa jadi hakiman adilan, dia jadi hakim yang adil. Dia mententeramkan bumi pada ketika itu, dan ketika itu manusia kaya raya. Tak ada siapa pun miskin. Orang nak terima sedekah pun tak ada. Yang nak ambil sedekah ni tak ada. Hingga apa kata Nabi SAW? Sujud satu kali pada ketika itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya apa? Manusia ketika itu masih lupa pada Allah, sibuk dengan hartanya lagi. Itu sebab dikatakan bila matahari terbenam 3 hari tak keluar cahaya tu, apa manusia buat? Sibuk dengan dunia lagi. Mereka tak tahu pukul 7 pergi kerja yang penting, pukul 8 suku ada dekat pejabat. 8 suku ada pejabat. Gelap ke cerah peduli situ. Jam 8 suku punch card ataupun thumbprint tu mesti kena tepat. Nanti pukul 11 matahari tak terbit lagi, mereka tak peduli lagi. Yang penting kejap lagi pukul 12 nak lunch. Time, hanya ikut time je pada ketika itu. Dajjal ada ketika itu? Tak ada, Dajjal dah mati. Sebab nak datangkan kiamat, nak datangkan tiupan sangkakala, Dajjal mesti dah mati. Masya Allah. Ini cerita dia. Maka ketika itu manusia sibuk lagi dengan dunianya. Walhal fitnah Dajjal tadi dah mati. Hak Dajjal tak datang ni kita masih sibuk. Apa tanda-tanda kiamat? Dajjal nak datang, Dajjal. Kita duk sibuk cerita Dajjal datang. Nanti Dajjal mati, apa yang kita akan sibuk lagi? Masih dunia lagi. Fitnah yang besar sebenarnya ialah dunia. So tabarakallah ta'ala. Dajjal bawa dunia ni datang pada manusia. Nanti bila mati Dajjal tu nanti, manusia balik lagi pada dunia. InsyaAllah. Dan ketika itu bila manusia balik lagi pada dunia, mereka tak kira. Hinggalah bila matahari terbit daripada barat pun mereka tak peduli. Mereka tak peduli matahari terbit daripada barat dan mereka terus pergi kerja. Dan bila berlaku tiupan sangkakala, apa yang mereka buat? Adakah mereka datang sujud pada Allah Ta'ala? Tak. Lintang pukang lari. Ketika huru hara dunia tu Dajjal ada lagi? Tak. Dajjal sendiri mati sebelum tiupan sangkakala. Tu kata disebut oleh ulama, seburuk-buruk manusia ialah yang mati ketika tiupan sangkakala telah ditiupkan. InsyaAllah. Tiupan sangkakala tiup, ketika itu pintu taubat dah tutup, doa tak makbul, segala perkara berlaku, ya Allah tak peduli dah. InsyaAllah. Ya Allah tolong. Tak ada. Kiamat tu jadi bila mana? Kata Nabi SAW, kiamat itu, tiupan sangkakala itu berlaku bila dah tidak ada orang menyebut nama Allah. Dajjal tu dah mati dah tu. Al-Mahdi dah memerintah dah ketika itu. Nabi Isa dah perintah dah ketika itu. Tapi masih lagi orang tak boleh menyebut nama Allah. Ni akhir zaman. Kenapa? Kerana kerakusan pada dunianya. Yang kita hari ni bila tanya, kenapa kerja kuat-kuat sangat ni Tuan Haji? Pergi masjid. Alah Ustaz, ambil masa sikit kumpul kota untuk anak-anak. Anak-anak Tuan-Tuan Haji nanti lagi kaya daripada Tuan-Tuan Haji. Tak payah disibukkan kaya dia orang tu. Sebab dia orang akan lebih kaya, ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kaya Tuan-Tuan Haji daripada ayah Tuan-Tuan Haji dulu. Ini sebut. Ini rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang kita nak atas dunia ni, bekal untuk terus hidup kita je. Kita nanti berkelana seorang diri. Tak ada yang orang kita nak tinggalkan bekal tu tolong hantar kita. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kita megahkan atas dunia ni, nanti tetap kita diusung masuk ke dalam kubur. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ini yang Nabi Abdurrahman Auf cukup sedih, terhibur di hati dia
banyak yang Allah bagi kebaikan nanti pada umat akhir zaman, tapi mereka tak ingat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya-Allah. Ni. Jadi kalau kita nak kata kebinasaan dunia ni sebab dajjal saja, tak betul. Kebinasaan dunia hanya sebab dajjal. Itu memang antara punca. Dajjal tu antara sebab kemusnahan dunia juga. Tapi nanti dajjal mati, dunia masih musnah. Tak. Ditakbir lagi ketika Nabi kata amanan. Berlaku aman 7 tahun. Habis lepas 7 tahun tu pun jadi balik pada manusia. Back to nature. Balik kepada asalnya, balik kepada fitrahnya. Yang gemar kepada dunia ni tadi. Masya-Allah. Yang dunianya asal telah terlekat di hati dia. 7 tahun tu lama mana sangat. Masuk anak darjah 1 sekarang dah tingkatan 1. Dah tak terasa 7 tahun. Masya-Allah. Ini nak sebutkan yang demikian rupa bahawa sungguhnya copoinya masuk untuk kiamat tadi. Jadi punca kemusnahan dunia ni siapa dia? Allah dah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Kerosakan dunia ni di daratan dan lautan. Sebab apa? Kasabat bi aidin nas. Hanya disebabkan tangan-tangan manusia. InsyaAllah. Allah tak sebut kasabat bi aidid dajjal. Tak ada. Bukan disebabkan tangan-tangan dajjal. Tak ada. Dajjal dia pakai suara aja. Yang buat kerja merancur gunung. Siapa? Manusia. Yang buat sampah di laut, yang mencampak diesel dalam laut, tuang minyak, yang hancurkan daratan, siapa? Tangan manusia. Yang buat segala ekonomi tak dapat berjalan lancar, tangan siapa? Tangan manusia tu duduk bawah meja nunggu rasuah tu. Masya-Allah. Tangan manusia. Kasabat bi aidin nas, kerana dunianya yang dicapai-capaikan. Dia iri hati dengan kemegahan dan juga kebaikan yang Allah bagi pada dia. Ni penyakit akhir zaman yang pernah menimpa pada penyakit yang Allah Ta'ala binasakan umat dulu. Umat dulu Allah Ta'ala pernah binasakan. Yang mana umat-umat dahulu ketika disebutkan keluarlah akan Qarun dengan pakaian megahnya. Qarun keluar daripada istananya dengan pakaian megahnya yang bertah-tah dengan emas. Ketika itu apa kata mereka? Beruntunglah Qarun. Kalaulah kami ada apa yang Qarun ada. Ini kata orang dulu. Kalaulah kami ada apa yang Qarun ada, nescaya beruntunglah kami. Masya-Allah. Hari ini orang beli kereta, kalaulah aku ada kereta macam tu juga. Masya-Allah. Kalau orang beli rumah, kalaulah aku ada rumah macam tu juga. Apa beza perkataan itu dengan perkataan orang yang dibinasakan oleh Allah dulu? Jadi inilah perkataan-perkataan orang yang mengharapkan pembinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Quran jelas terus begitu, insya-Allah. Jadi apa punca daripadanya tadi? Ad-dunya. Tu Nabi Isa bersabda, apa kata sabda Nabi Isa dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandele dah sebut dah. Apa pada fasal dia mengata hubbud dunya. Dia kata apa? Qala Nabi Isa bin Maryam hubbud dunya ra'sun khati'atin. Cintakan dunia itu kepala bagi segala kesalahan. Itu dia. Mencintai dunia itu adalah kepala bagi segala kesalahan. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ini yang ditakuti oleh Abdurrahman bin Auf dalam penghidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah. Akhirnya ayat terakhir daripada penghidupan Nabi, apabila saat ini kita dibiarkan hidup berkelapangan. Maknanya kita bebas, kita tak terikat, kita tak rasa macam Allah Ta'ala tu ada. InsyaAllah azan tu duk muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan masjid ada kedai cendol dengan apa? Dengan ada kedai cendol, ada kedai roti canai, ada apa semua. Itu lagi penuh daripada apa nama saf dalam masjid. Masya-Allah, tabarakallah taala. Masya-Allah. Yang datang siap parking noleh, masjid ke cendol? Masjid ke cendol? Cendol lah dulu. Itu dulu. Masya-Allah, tabarakallah taala. Ini kadang-kadang berlaku, bukan kadang, selalu. Masya-Allah, tabarakallah taala. Yang acap kali kita lihat kesedaran, insya-Allah, mentaliti daripada sebuah institusi yang bernama keluarga. Jadi jangan salah anak tak solat, jangan salahkan apa nama isteri tak mau solat. Tengok siapa pimpinannya.
Ini masya-Allah tabarakallah taala anhu. Dan nanti kita akan sambung bab yang ke-53. Ini terlalu ekstrim sangat hari ni surah utama. Jadi kita sambung bab ke-53 nanti, babu majaa fi sananur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-53, bab pada barang yang telah datang pada menceritakan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu untuk pada malam ni mulia ni. Jadi sebelum kita tangguh pengajian, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jurah. Ada? Baik, ada satu soalan. Kongsikan amalan lembutkan hati. Ini kata guru mulia kita Al-Habibuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Salim, yang dikongsikan oleh guru mulia kami Al-Habib Musa Kazim As-Saghaf, insyaAllah. Habib Musa Kazim kata, jangan lupa kamu pada setiap pagi membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif selepas subuh 190 kali, insyaAllah. Dan nanti selepas asar 190 kali, insyaAllah. Saya tanya dengan dia, kenapa 190? Sirrul Jumal, kata dia. Itu adalah rahsia daripada jumlahnya, insyaAllah. Allah Ta'ala ada rahsia daripada 190 tadi. Dibacakan 190 kali, iaitu Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ismullah Latif, insyaAllah tabarakah. Kalau nak dilakukan boleh Ya Latif, 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 Ya Latif. Ini nak lembutkan hati sendiri atau lembutkan hati orang pun boleh, insyaAllah tabarakallah. Kalau untuk lembutkan untuk jodoh bukan yang ini lain, insyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Itu kena ambil kat belakang lah, insyaAllah. Ya insyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Taib. Jadi ada soalan yang lainnya? Tak ada rasanya, insyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Ada nota sikit untuk wawarkan. Kami di Pondok Bustanul Ashrafiyah sedang melaksanakan pembinaan surau dan juga infrastruktur pembaik pulian tandas untuk wanita. Buat satu tanda baru untuk wanita untuk pengajian dewasa. Di Pondok Bustanul Ashrafiyah Kelumpang kita ada buat pengajian dewasa untuk masyarakat setempat dan juga golongan dewasa. Jadi kita ada buat pembaik pulihan untuk memperluaskan surau ataupun dewan, senang kata dewan, dan juga buat tandas baru untuk kaum muslimat. Jadi siapa yang ada berkelapangan untuk berinfak sebanyak RM10, sekurang-kurang RM10, bolehlah dapatkan kuponnya pada Ustaz Rushdun Kamil, insyaAllah tabarakallah. Ini yang depan saya yang pakai serban baju hitam ni, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Boleh dapatkan pada beliau untuk sebarang sumbangan pembinaan. Ni sumbangan ni, infak ni hanya untuk pembinaan. Yang mana kita nak buat pembinaan. Jadi kalau infak yang berkupon tu infak pembinaan. Jadi kita tak ada beli beras, tak ada beli apa pemakai tu. Hanya untuk beli bata, beli simen, beli apa semua ala kulli hal untuk pembinaan semata-mata. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi qadar itu saja yang dibunda rahmati Allah Ta'ala. Ada salah silap tutur bicara saya. Apalah yang saya sampaikan sebentar tadi, jika tak bertepatan dengan murad kitab dan salah dengan pandangan para ulama, pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayahanda, ibunda, adinda, kekanda sekaliannya, saya nyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله